اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan di dalam live FB. Semoga sekali ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah petang ini akan menyambung lagi pembicaraan berkaitan dengan fardu wuduk yang kedua. Fardu wuduk yang kedua membicarakan berkaitan dengan bulu yang tumbuh dalam kawasan muka yang wajib dibasuh ketika membasuh muka. Jadi kitab Safinatun Najah ni kitab yang kecil lah. Tajuk dia lengkap. Tapi perlu kepada huraian-huraian tambahan yang lain. Jadi kira-kira minggu ini ni pembicaraan fardu wuduk yang kedua tu sudah masuk kepada minggu yang ketujuh. Belum cerita hak terdahulu berkaitan dengan fardu wuduk yang pertama. Itu beberapa minggu. Fardu wuduk yang pertama iaitu niat. Ni masuk fardu wuduk yang kedua, sudah masuk minggu yang ketujuh. Yang mana sidang pendengar boleh mengikuti yang terdahulu dalam FB Manis FM. Yang mana pembicaraan program Safinatun Najah ni kira mingguan. Sambung. Kalau ada ketinggalan di tengah tu mungkin agak tak lengkap lah pembicaraan. Jadi kelebihan Manis FM buat live FB, kelebihannya selain daripada saya sebut tadi boleh mengemukakan soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan, sidang pendengar yang ada kekangan pada masa sekarang ni untuk mengikuti live dalam Manis FM, Radio Manis FM ataupun live FB boleh mengikuti kembali dalam FB Manis FM. Jadi kalau sidang pendengar menggunakan pakar kitab Idaman Penuntut yang Jawi, kitab Safinatun Najah yang Jawi. Kitab Safinatun Najah ni ada yang Jawi, ada yang Rumi. Kalau sidang pendengar pakar kitab Safinatun Najah hak Jawi, muka surat 3 baris bawah sekali. Kemudian sidang pendengar seeloknya adalah buku catatan sendiri. Buku catatan sendiri untuk mencatat pembicaraan yang diperhalusi berkaitan dengan tajuk yang ringkas di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi hak Jawinya muka surat 3 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-sani ghaslul wajhi. Terjemahan di bawah. Kalau hak Jawi
terjemahan di bawah. Kalau hak Rumi, terjemahan di sebelah. Tapi saya ni pakai hak Jawi lah. Bermula yang kedua. Bermula fardu wudu yang kedua. Daripada 6 fardu wudu. Membasuh muka. Setakat itu saja tajuk dia. Kemudian dahulunya bicara berkaitan dengan apa beza membasuh dengan menyapu. Sebab kita maklum dalam berwuduk ni ada membasuh, ada menyapu. Membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kaki sampai ke buku lali. Adapun kepala, menyapu. Jadi saya tekankan apakah syarat untuk terhasil membasuh. Kemudian pergi kepada had kawasan muka. Atas ke bawah, kanan ke kiri. Kemudian pergi kepada bulu-bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Wajib diratakan air lah. Di dalam kawasan muka ni, banyaklah bulu mata. Bulu mata ni, hudbun. Bulu kening, hajib. Bulu misai, syarib. Kemudian ada bulu bawah bibir tu, atas daripada janggut. Dipanggil janggut sepat. Tu anfaqah. Kemudian janggut lihyah. Kemudian jambang arid. Tu jambang. Kemudian yang beberapa minggu dah. Ni minggu yang keempat dah ni. Minggu yang keempat. Tapi tak bicara dah, selesai dah. Hak berkaitan dengan izar. Izar 3 minggu turut-turut membicarakan berkaitan dengan izar. Izar ni kalau orang Terengganu sebut saibeng. Itu orang Terengganu sebut lah saibeng. Kalau dalam kitab Jawi lama, dia izar ni diterjemah dengan tali tudung. Itu dalam kitab Jawi lama. Dia akan terjemah dengan tali tudung. Cuma dalam kitab Jawi lama ni, tali tudung tu terkadang pergi kepada saibeng. Dan tali tudung juga terkadang pergi kepada arid, iaitu jambang. Jadi terkadang dalam kitab Jawi lama ni, tali tudung tu maksud dia kok saibeng lah, izar. Tapi terkadang tali tudung ni pun kita pelik dah bunyinya. Itu dalam kitab Jawi lama. Tetapi terkadang tali tudung ni maksud dia bukan saibeng, izar. Tetapi maksud dia ni jambang, arid. Itu tali tudung. Jadi kita gak saibeng lah. Yang mana jelas saibeng ni adalah bulu yang tumbuh di pipi sebelah atas. Di pipi sebelah atas tu. Mana tepi pipi sentetang dengan telinga tu. Antara mata dan telinga, itu pipi sebelah atas tu. Itu adalah muka. Itu adalah muka. Maka saibeng bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, pastikan dibasuh sekaliannya ketika membasuh muka. Yang mana orang perempuan, saibeng dia izar tadi akan dimasukkan ke dalam anak tudung, scarf. Jadi tidak ada orang perempuan yang pakai tudung, tiba-tiba saibeng dia tu terhulu keluar. Semuanya akan duduk di dalam anak tudung ataupun scarf. Kalau kata perempuan tu rambut dia panjang, diikat rambut, maka dalam rambut yang diikat tu ada juga bulu muka. Dia tak panggil rambut lah. Rambut ni tumbuh dalam kawasan kepala. Ada pun yang tumbuh dalam kawasan muka, dia tak panggil rambut. Dia panggil bulu muka. Jadi dalam rambut yang panjang yang diikat oleh perempuan tadi ni, akan termasuk juga dengan bulu muka, iaitu saibeng, izar. Jadi masa nak berwuduk, pastikan wajib buat keluar tiap-tiap helai daripada bulu saibeng, iaitu bulu muka. Yang mana sebagaimana saya sebut mengelepasnya, memanglah ramai sangatlah saya jumpa di kalangan orang perempuan yang tidak mengetahui bahawa
Bulu saibeng tu adalah bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Mereka tidak basuh. Bila tidak basuh kok, lah, maka wuduknya tidak sah. Bila wuduk tidak sah, semayang tidak sah, tawaf, rukun haji pun tidak sah. Bila wuduknya tidak sah, sebagaimana saya sebut minggu lepas, saya ulang balik minggu ni. Walaupun saya sebut tadi ada dalam live FB Money FM, masih balik boleh mengikuti yang minggu-minggu sebelum, tapi saya tetap ulang sebab di kalangan pendengar-pendengar Money FM ni bukan semuanya boleh mengikuti kembali dalam live FB. Ada yang hanya semata-mata mengikuti radio sahaja, radio Money FM. Jadi saya ulang balik. Jadi apabila masa saya mengajar dahululah, lama dah, memang ramai sangat orang perempuan tak tahu pun saibeng tu bulu yang tumbuh dalam kawasan muka. Jadi tak tahu kawasan muka. Jadi saya pun berjumpa dengan almarhum tuan guru saya, Tuan Guru Baba Najmuddin Kerandang. Saya tanya dah almarhum tuan guru, macam mana ni orang perempuan yang saya mengajarnya ramai sangat yang ketika membasuh muka, bulu saibeng tu tidak buat keluar. Macam mana? Almarhum tuan guru saya mengatakan dimaafkan. Sebab ini di antara perkara yang halus-halus lah. Tak mengaji betul benar, tak mengadap betul benar, terkadang tak tahu hukum. Yalah, almarhum tuan guru saya sebut, orang perempuan ni dulu-dulu dia duduk dalam tabir ketika belajar di Masjid Surau. Dulu-dulu mana ada dalam tabir, kemudian ada pula TV pula. Tak ada dulu. Sekarang ni perempuan dalam tabir pun dia ada TV, boleh tengok orang mengajar tunjuk apa-apa yang perlu diketahui. Dulu dalam tabir. Jadi basuh muka wajib basuh saibeng, wajib basuh saibeng. Orang perempuan tak nampak yang ustaz yang mengajar di hadapan tunjuk saibeng. Jadi dia termasuk benda yang halus-halus, dimaafkan kepada orang yang jahil. Dimaafkan dengan bahawa wuduknya sah, tetapi jahil itu berdosa. Jahil itu berdosa. Sebab ini berkait dengan ilmu fardu ain. Jadi jahil itu berdosa, bukan jahil itu harus, bukan jahil itu syarat tak ambil salah. Jahil itu berdosa. Cuma dimaafkan dengan bahawa wuduknya sah, maka solatnya sah. Dia banyak juga dah dalam sembahyang kita tu. Contoh dalam sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ni dia banyak berlaku perkara-perkara yang berpunca daripada lupa. Imam lupa contohnya. Jadi benda yang berlaku lupa ni bukan sentiasa. Berlakunya jarang-jarang. Belajar lama dah. Tapi apabila tak pernah berlaku, jadi ilmu tu kadang-kadang tak mari dah. Masa-masa tengah-tengah lupa tu tak mari. Jadi buat salah dalam keadaan jahil, itu pun dimaafkan juga. Dia banyak lah. Tapi tak tahu tu berdosa lah. Cuma ada yang dimaafkan dengan bahawa solat, bahawa kalau solat kau solatnya sah. Sekarang ni kalau bicara wuduknya sah, alhamdulillah lah. Kalau tidak kau kena qada lah sembahyang daripada mau balik lagi. Tapi di sini sidang pendengar ambil pengajaran molek. Jangan ingat bila bicara bab wuduk contohnya kita pandang rendah. Rasa pandai dah. Alah bab wuduk. Tengok. Ilmu yang wajib fardu ain kita ketahui, iaitu berkait dengan kawasan muka, bulu mana yang tumbuh di kawasan muka, yang jelas apabila ditunjuk saibeng tu bulu yang tumbuh di muka, tidak ada seorang pun boleh nafikan. Sebab itu memang muka, memang kawasan muka, di tepi mata, di sebelah telinga, kalau ke pipi lagi tu, pipi sebelah atas, hanya atas sedikit daripada jambang saja, arik saja, atas sedikit saja. Yang jelas ini adalah bulu yang tumbuh di kawasan muka, atau pengajaran yang sangat besar. Kita kena sentiasa berusaha untuk menambah ilmu. Jangan kita rasa memada dah, cukup dah. Dengan kita rasa kita ada ilmu, yang sebenarnya ilmu yang kita ada tu level mana tak tahulah. Level tadika ke, level sekolah rendah ke, level sekolah menengah ke, level faham tak ni? Ni kalau kita kata level tadika ni, level sekolah rendah pun tak lepasnya. Kalau saibeng bulu muka pun tak diketahui.
Jadi hanya maaf wuduk sah semaya sah, tapi jahil tu tetap berdosa. Kena belajar. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, ada orang yang dia sentiasa dakwah ajak kawan-kawan dia belajar. Ada yang mudah-mudah je menuruti. Yang diajak kawan-kawan tu, semua kawan-kawan tu hok ada masa lapang belaka, hok tak sibuk. Suri rumah, orang pencing. Tapi terkadang mereka ni tak mau belajar. Ajak belajar, tak mau belajar. Maka di antara yang dia nak tunjuk contoh, tak belajar ni, sampai ke kawasan muka, bulu muka budak kenal, dia pun tanyalah kawan dia, hok bulu saibeng. Memanglah. Hok dia jumpa, dia kata memang tak keluar. Kena lalu. Dia kata, wuduk awak tidak sah, semayang awak tidak sah, tawah awak tidak sah. Sandarlah kawan tu. Kemudian barulah, dah macam mana ni? Baru dicerita, saya beritahu, hok kata almarhum Baba Nimba Kandang, dia maafkan. Tapi dia nak pergi kejut mula-mula. Di antara yang biasanya, hok ni yang cerita kepada saya lah. Di antara yang dia nak tarik orang belajar ni, dia tanya bab qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Jahil dalam bab saibeng ni, berdosalah jahil tu. Alhamdulillah masih lagi dimaafkan, wuduk sah, semayang sah, tawaf sah. Dia pergi pada bab qada dan qadar. Jahil situ go balik awal. Bila pergi bab qada dan qadar, dia kata ramai sangat yang tak tahu apa benda. Berpegang akidah yang salah terang-terang. Hak tu tak ada maaf tu. Itu usuluddin, tapak agama, rukun iman yang keenam. Dia tekan tu barulah hak mana nak sedar tu sedarlah. Jahilnya berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang mana dalam Mani FM dahulu ketika membicarakan rukun iman yang keenam ni, ada 30 slot. Ada 30 slot. Tu sedang pendengar boleh cari dalam Mani FM tu ada 30 slot membicarakan berkaitan dengan rukun iman keenam, qada dan qadar. Jahil hak tu tak ada kemaafan. Jahil tu tak ada kemaafan. Berpegang dengan akidah yang salah, sembahyang sama, puasa sama, zakat haji sama, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sebut ni hak besar-besar belaka ni. Patut amalan sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, baca Quran, berzikir, besok tak sudut tanyalah. Semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang ditarik minat supaya belajar ni, dia tanya berkaitan dengan bab qada dan qadar. Tahu ke tak mau belajar ni, ajak belajar begitu begini. Tua mana mujibah muzakarah. Tanya bab qada qadar, dia kata ramai sangat yang tak lepas. Kalau bab fiqh ni, dia nak tariknya berkaitan dengan izar, saibah adalah bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Kemudian nak pergi pula kepada tempat andam. Tempat andam. Hak ni kena tengok semulalah kawasan mana. Kalau yang ikut FB senanglah boleh tengok. Yang mana yang saya nak bicara ni, dia kedudukan dianya pipi kita belah kanan, belah kiri. Hak tepat tumbuh rambut mula-mula. Belah kanan, belah kiri tu dia jadi macam, kalau kita orang lelaki lah ni, orang lelaki. Orang lelaki ni kalau dia pergi kedai rambut, kedai gunting rambut, dia takut situ. Ni kalau ikut live saya boleh tunjuk lah. Ikut live saya boleh tunjuk. Hak saya nak bicara sekarang ni, hak ikut radio tu, gambaran macam mana kita pipi kanan kiri. Belah kanan ni hak tepat tumbuh rambut mula-mula. Dia jadi macam takok sikit. Dia turun, barulah turun pada saibeng. Kanan kiri sama. Dia ada masuk ke dalam sedikit. Dia nak turun kepada bulu kening ni. Turun sikit, lepas tu barulah dia ke tepi kepada telinga. Ni hak masuk ke dalam sikit ni. Dia panggil apa ni? Ni. Ni kalau hak ikut live FB. Ni panggil apa ni? Hak dalam
Kitab Jawi dipanggil tempat andam. Dia panggil mahalut tahzif ataupun maudi'ut tahzif. Saya ada tanya dah. 2 minggu lepas. Yang diberi jawapan kepada saya ni macam-macam lah. Hak diberi jawapan kepada saya ni. Ada kata gigi rambut, ada kata sipi rambut, ada kata tepi kepala. Macam-macam jawapan. Ni. Nak panggil apa ni? Kalau panggil tempat andam, itu bahasa kitab. Tempat andam. Macam mana dalam FB dia jawab macam mana? Tak ada lagi orang jawab. Tulis tempat andam. Tu ialah tempat andam. Orang faham tak tempat andam ni? Jadi sekarang ni. Ni. Dia panggil apa ni? Jadi sekarang ni kita pipi luar tu. Belah atas tu rambut. Belah kanan ni hok mula-mula sekali hok tumbuh rambut. Belah kanan, belah kiri. Benda dia turun balik. Dia pun keluar ke telinga. Dia pun turun ke saibeng. Ni. Dia pun turun ke saibeng. Jadi saibeng ni izar, jamban ni arik. Atas daripada izar ni dia panggil sudurun. Sudurun tu saya sebut minggu lepasnya bulu pelipih. Sudurun dia panggil. Ni belah atas. Belah atas daripada saibeng ni dia panggil sudurun. Sudurun ni memang jelas rambut kepala sebab dia kawasan kepala. Yang saya nak tekan di sini ni. Ni dia panggil apa ni? Jadi belah dahi, belah kanan, dahi, belah kiri. Hak tepat tumbuh rambut kepala mula-mula, kemudian dia turun balik. Jadi kalau kita lukis muka orang, di situ tu dia jadi macam kita buat erong sikit. Ada sini panggil saibeng, bukan saibeng. Saibeng, tu ni hak izar, bukan saibeng ni. Ni ada hok komen di sini, Rahayu Mak Yusuf komen dalam FB ni, tempat andam mungkin sebab dulu kawasan tu akan diusik semasa mengandam pengantin. Tapi biasa kami panggil anak rambut je. Tu panggil anak rambut. Ni pada di bawah ni Kak Wang Akilah ni kata saya panggil anak rambut. Dia jadi macam erong sikit ni daripada atas. Kita sekarang dahi. Ni tak ada lagi jawapan dalam FB ni. Jawapan yang lebih nyata ni tak ada ni. Kalau saibeng tu tepi telinga. Tu ialah saibeng tu. Orang kita lepas dah tu. Itu izar. Itu saibeng. Ni sebut kata tepi dahi atas telinga. Tepi dahi kiri kanan tempat tumbuh rambut mula-mula tu. Tempat tumbuh rambut mula-mula. Saya pun payah juga ni sebab saya pun tak ada rambut ni, boleh tunjuk je. Dia macam erong sikit, ada erong. Kita kalau lukis muka orang, lukis je lah, lukis muka. Lukis bodoh-bodoh gitu je. Ada kot lukis bodoh-bodoh. Yang lukis mudah-mudah je. Dia buat bulat tu muka, dia buat rambut tu dia ada sikit erong tepi tu. Dia takkan buat rambut macam bulat gitu dok. Dia ada macam ni. Ada gini. Ni tak boleh. Biasa pakai tunjuk je ustaz. Tak reti nak kabur nama. Allah tak reti nak kabur nama ni payah lah. Tak rajin panggil apa-apa situ. Panggil anak rambut je. 2-3 orang dah ni. Hak muslimat kita ni. Dia panggil anak rambut. Dia panggil di sini tempat andam. Kenapa panggil tempat andam? Bahasa tersebut mahalut tahzif ataupun maudi'ut tahzif. Dia panggil tempat andam kerana tradisi orang Arab, orang perempuan Arab, dia akan cukur. Tempat andam ni dia akan cukur. Andam dia cukur. Dia jadikan kosong, licin, tak ada rambut. Sebab bagi mereka, apabila tempat andam ni dicukur, maka dahi mereka luah. Bila dahi mereka luah, bagi mereka comel. Orang Melayu tak ada buat. Sebab tu dia panggil mahalut tahzif, tempat andam, kerana tradisi orang Arab
di kawasan tu perempuan Arab, dia akan cukur biar licin. Jadi dahi mereka nampak luah. Sebab belah kanan dahi, belah kiri dahi, tempat tumbuh rambut tu dicukur jadi licin. Lepas tu dia dalam kitab dia panggil tempat andam. Lepas tu ada muslimat kita ni, tak ada istilah khusus kok dalam bahasa Melayu. Warna pula. Sekolah kan, bahasa Malaysia kan mata pelajaran wajib kan. Mata pelajaran wajib. Lepas tu ada yang komen di situ, yang pastinya wajib basuh masa ambil wuduk, termasuk lingkungan muka. Wajib basuh tu nanti dulu. Kita nak kenal dulu, ni panggil apa ni? Nak panggil apa ni? Tempat andang ni. Kalau boleh faham dah tak apalah. Boleh faham dah tak apa. Jadi tempat andam ni kalau kita tengok pada kawasan, dia sudah termasuk kepada kawasan muka. Sebab dia nak pergi kepada macam nak pergi pada kening dah. Jauh dengan kening. Dengan kening tu jauh. Dengan kening tu jauh. Ni kata Google dah ustaz tapi tak jumpa juga. Jadi dia dekat dengan kening dah, dia masuk macam masuk ke dalam. Kalau sideburn ni memanglah muka jelas. Sideburn ni muka ni. Saya tunjuk muka saya lagi ni. Sideburn ni muka memang jelas. Jadi hok ning ni kalau fikir balik, dia terajak ke dalam ni. Dia terajak ke muka ni dia ni. Dia masuk ke dalam. Dia bukan kata rambut ni tumbuh gini dak. Kalau rambut ni tumbuh gini, maka sini tak dak ni dak ni. Dia jadi macam, kalau kita tengok sini, dia jadi macam masuk ke dalam balik. Dahi kosong rambut, dia tumbuh ni dia masuk macam dia nak pergi kepada bulu kening, jauh dengan bulu kening dia. Jadi seolah-olahnya masuk ke dalam. Ni pula kata kalau cukur tak cantik, jagi nampak botok. Ni orang Melayu ni saya sebut tadi, orang Arab. Tradisi orang Arab, dicukur sikit di depan supaya dahi dia luah. Itu dia panggil tempat andam. Nama dia tempat andam. Jadi kalau kita tengok di sini, dia sudah seperti masuk ke dalam. Jadi sekarang ni persoalan dia, rambut ni ke bulu. Kalau dalam kawasan kepala dipanggil rambut, kalau dalam kawasan muka dipanggil bulu muka. Dia panggil bulu muka. Kalau kata kawasan kepala rambut, kalau kata kawasan muka dia panggil bulu muka. Jadi hak timbul tadi wajib basuh nanti dulu. Sekarang ni di bulu yang tumbuh di tempat andam ni, tempat andam ni kepala ke muka? Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, ianya adalah kawasan kepala. Ianya adalah kawasan kepala. Maka tak wajib dia basuh lah ketika membasuh muka. Sebab tumbuh di kawasan kepala. Ni kata, bulu muka. Bukan. Rambut kepala. Bukan bulu muka. Rambut kepala. Bukan bulu muka. Ni tulis ni bulu muka ni dia kata ni. Tak apa lah. Nanti saya padam lah sebut kata bulu muka. Dah kata bulu muka. Bukan bulu muka. Ianya adalah rambut kepala. Ianya adalah rambut kepala. Bukan bulu muka. Jadi tak wajib dibasuh ketika membasuh muka. Sebab ia bukan bulu muka tetapi rambut kepala. Kawasan kepala, bukan kawasan muka. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada pandangan dhaif sama dengan pandangan mazhab Hambali. Tempat andam tu adalah kawasan muka, bulu muka wajib dibasuh ketika membasuh muka. Itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali pun ada khilaf juga macam mazhab Syafi'i lah. Tapi pandangan yang asal dalam mazhab Hambali, tempat andam adalah kawasan muka, macam juga sideburn. Macam juga sideburn, kawasan muka. Maka tempat andam, pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hambali wajib dibasuh ketika membasuh muka. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tempat andam adalah kawasan kepala. Tak wajib dibasuh ketika membasuh muka. Dia tak sama dengan sideburn.
izar, saibeng, memang jelas kawasan muka. Tak ada persoalan dah. Tempat andam tadi. Rambut di tepi dahi kanan kiri tu. Hak pandangan muktamad, ianya adalah kawasan kepala. Sini tulis rambut kepala tumbuh di tepi dahi. Atas telinga. Bukan atas telinga. Atas telinga lain. Bukan atas telinga. Atas telinga tu dia panggil sudurun, bulu pelipih. Atas telinga tu, hak tu sambung dengan izar, sambung dengan saibeng. Itu nama lain. Tepi dahi betul. Tapi kalau kata tulis atas telinga, salah. Bukan atas telinga. Ni. Bukan atas telinga. Atas telinga dia panggil sudurun, yang dipanggil bulu pelipih. Itu atas telinga. Tepi dahi, tetapi bukan atas telinga. Atas telinga yang bersambung dengan saibeng izar, itu dia panggil sudurun. Dia panggil apa? Bulu pelipih. Hak ni tempat andam. Di pandangan muktamad mazhab Syafi'i, tempat andam tu kepala. Jadi yang tumbuh di situ tak panggil bulu muka, tetapi dia panggil rambut kepala. Rambut kepala. Hak atas telinga dipanggil sudurun, bulu pelipih. Jadi ni ada juga ni kita punya hak FB ni nak tulis molek ni. Jadi kalau tulis tu jadi saya pun kena padang. Jadi payah pula jadinya. Jadi akan keliru pula orang yang membaca. Atas telinga tu bukan. Itu bukan bicara sekarang. Itu memang rambut kepala. Atas telinga tu memang rambut kepala. Itu sudurun bulu pelipih tu. Kita tak bicara tu. Yang kita bicara sekarang ni, di tepi dahi kanan dan kiri. Tempat andam. Ianya adalah kawasan kepala. Bulu tu adalah rambut kepala. Tak wajib dia basuh. Tetapi pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, sunat basuh. Sunat basuh. Sebab pandangan dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan asah, pandangan muktamad dalam mazhab Hambali, ianya adalah kawasan muka. Cuba kita perhati tengok. Tempat andam tu dia sudah masuk ke dalam. Dia nak pergi kepada bulu kening dah tu. Dia nak masuk ke dalam. Kalau kira-kira terang apa, muka sebab dia masuk ke dalam. Sebab tu pandangan muktamad mazhab Syafi'i memang tak wajib basuh ketika berwuduk basuh muka, tapi sunat basuh. Jadi tempat andam ni buat keluar. Buat keluar. Buat keluar. Ni saya nak tunjuk ni. Payah sikit lah. Sebab saya tak ada ni. Jadi sekarang ni, orang perempuan, dia akan buat keluar saibeng. Saibeng dia buat keluar panjang. Ni saya tunjuk ni, saibeng buat keluar panjang. Atas ni buat keluar juga ni. Buat keluar atas ni. Ni. Sini buat keluar. Buat keluar habis. Buat keluar habis. Hak saibeng buat keluar wajib. Sebab ini memang kawasan muka. Hak tempat andam ni buat keluar. Tarik buat keluar. Sebab apa? Sunat buat keluar. Ni buat keluar sini. Hak atas ni buat keluar belakang. Jadi kalau rambut perempuan panjang, nampaklah ni dia akan dia panggil jerebung ke bawah. Hak saibeng panjang dah, terhulu di tepi pipi. Hak atas ni pun buat keluar juga. Dia akan jadi macam apa ke, jerebung apa macam ni. Nampak teka basuh muka tu, kalau rambut, kalau saibeng panjang, kalau tali tudung, kalau tempat andam ni pun panjang, dia akan membasuhkan baju. Dia akan membasuhkan baju. Jadi hak saibeng ni buat keluar. Hak atas ni pun buat keluar. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i pandangan muktamad memang kawasan kepala bukan kawasan muka, tapi sunat buat keluar. Sunat basuh juga. Sunat basuh juga. Jadi maknanya kalau buat gitu mungkin nampak macam jadi basuh sikit lah. Jadi basuh sikit. Dia dibasuh sikit. Sunat dan mazhab Syafi'i. Sebagai dia sebut lepas lah. Hak ni semua saya tengok pada masa budak-budak. Saya tengok arwah mak saya pada masa budak, saya tengok dah. Ketika arwah mak saya dia ambil wuduk, dia basuh muka, saibeng, arwah mak saya dia akan buat keluar habis panjang, bagi tak kerak. Arwah mak saya tak kerak, panjang. Hak atas ni pun dia ni ditarik keluar.
Jadi macam keluar tu macam macam gitu sikit rambut nak keluar atas ni. Kalau kita tengok kok menjadi macam dipanggil jerembung ke apa ni. Keluar gitu. Bila basuh muka akan meratakan air di bulu saibeng dengan bulu yang tumbuh di tempat andam ni, dia akan jadi basah. Kalau ada baju kok, air tu akan turun melalui saibeng, melalui bulu rambut kepala tempat andam tu, dia akan kena baju. Tu. Waktu saya tengok almarhum mak saya. Dia basuh saibeng buat keluar tu tak wajib. Tepi dahi tempat andam ni pun almarhum mak sebab keluar juga. Pada ni. Hak atas ni. Tapi hak atas ni sunat saja wak keluar. Hak saibeng ni lah yang wajib wak keluar. Walau panjang macam mana pun wak keluar, wajib kena basuh tiap-tiap helayang. Hak saibeng memang orang akan potong pendek. Biasa orang potong pendek. Tapi tu tak ada. Tapi hak tempat andam ni tak ada orang potong biasanya. Dia tinggal begitu je. Tapi wak keluar ni jadi panjang. Disunat wak keluar. Saibeng wak keluar wajib. Hak rambut yang tumbuh di tempat andam ni wak keluar belaka. Biar terhulu keluar belaka, barulah basuh muka. Barulah basuh muka. Jadi jelas bulu yang tumbuh di tempat andam adalah kawasan kepala, maka bulu tu dipanggil rambut kepala. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Hambali, itu adalah kawasan muka. Itu adalah kawasan muka yang wajib dia buat keluar juga, sama dengan bulu saibeng. Gitu. Sama dengan bulu saibeng. Jadi seloknya sidang pendengar buat keluarlah hak bulu yang tumbuh, bukan bulu dah, bukan bulu muka dah tu. Rambut kepala yang tumbuh di tempat andam buat keluar juga, sebab pandangan muktamad mazhab Syafi'i sunat buat keluar, basuh juga. Sunat buat keluar. Izar, saibeng itu jelas kawasan muka wajib buat keluar. Ketika kita beruduk basuh muka, rambut kepala yang tumbuh di tempat andam wajib buat keluar juga, sebab pandangan mazhab Hambali ianya bukan rambut kepala, ianya tetap bulu muka, sebab tempat andam. Si pandangan mazhab Hambali ianya adalah kawasan muka. Selesailah. Bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Kalau ke berdoa juga ni. Berdoa juga jadinya. Nak beri ni. Nak beri biar faham molek-molek. Sebab, yelah, ikut live FB boleh nampak lah tunjuk. Kalau yang mengikuti tengah radio Mani FM ni, tak tahulah dia buat gambaran macam mana. Buat gambaran tu macam mana. Tapi tak apalah, atas tu tak apa. Tempat andam tu tak apa. Yang pentingnya adalah saibeng. Itu penting. Itu memang kawasan muka. Kalau tempat andam tu tak apalah, sebab pandangan muktamad mazhab Syafi'i ianya adalah kawasan kepala. Tapi sunat buat keluar juga basuh bulu yang tumbuh di tempat andam. Sesalah berkaitan dengan bulu yang tumbuh tempat andam. Kemudian nak balik semula kepada berkaitan dengan basuh muka ni, yang saya sudah bicara dahulunya adalah berkaitan dengan humratus syafatain, merah bibir mulut, adalah kawasan muka. Saya sudah beritahu dah terdahulu. Merah bibir mulut adalah kawasan muka, yang mana terkadang ada orang yang perangai dia bulan Ramadan, bulan puasa siang hari, ketika berwuduk dia macam kemam bibir mulut dia. Dia macam kemam gitu. Akhirnya merah bibir mulutnya termasuk ke dalam. Itu adalah kawasan muka. Wajib diratakan air ketika berwuduk. Wajib diratakan air wuduk. Jangan kemam seumpama tu. Dia rasa macam takut air termasuk dalam mulut kerana dia sedang puasa. Jangan buat seumpama tu. Sebab merah bibir mulut adalah kawasan muka. Wajib diratakan air ketika berwuduk. Kemudian
dalam kitab ni, dalam kitab-kitab yang besar lah, saya pun ada catatan saya sendiri dan saya ada bawa kitab-kitab yang lain sebagai panduan. Yang mana ketika membasuh muka, antara tempat-tempat yang kita hendaklah amati, tempat yang kita nak amati. Jadi insya-Allah minggu hadapan saya akan pergilah pula kepada fardu wuduk yang ketiga lah. Hak sunat-sunat ketika membasuh muka tu nanti insya-Allah selepas habis bicara ke-6 fardu wuduk, saya akan undur kepada bicara perkara yang disunat ketika berwuduk, termasuk ketika membasuh muka. Jadi sunat tu saya bicara kemudian lah. Jadi selesai lah hak fardu wuduk yang kedua ni, membasuh muka. InsyaAllah minggu hadapan akan masuk pada fardu wuduk yang tiga. Jadi ketika membasuh muka, di bawah telinga tu, tu kena cemak sikit lah bawah telinga tu. Sebab telinga sempadan, gerahang sempadan, dagu sempadan muka. Bawah telinga tu macam tak ada tulang tu. Dia macam straight. Kena amati. Kemudian ketika membasuh muka, antara tempat yang nak kena amati adalah tepi mata, sebelah hidung dan sebelah luar. Kena amati. Terutama kalau kita bangun pagi-pagi. Jadi tepi mata sebelah dalam, tepi mata sebelah luar, tu kena amati. Kalau kita bangun pagi-pagi sebab takut ada tahi mata keras situ, kena amati sikit tepi mata. Tapi kalau memang ada tahi mata sungguh, tu wajib amatilah. Tu wajib amati. Di mata sebelah, tepi mata sebelah hidung belah dalam dan tepi mata sebelah luar. Dan di antara yang nak kena amatinya adalah ni apa ni? Ropong hidung tu. Ropong hidung dipanggil. Hadapan hidung tu. Hadapan hidung tu nak kena amati juga. Sebab terkadang kalau kita ada sersema sedikit, takut di depan hidung tu ada bekas hinguh yang kering ke, sama juga. Ketika basuh muka, hadapan hidung tu kena amati. Kena amati ni secara sederhana. Jangan gi gosok tepi mata, hadapan hidung tu sampai mata jadi merah, hidung jadi merah. Tu makruh pula seumpama tu. Jangan sampai ke tepi mata macam mata merah, dia gonyoh dengan jari dia. Sederhana sahaja. Kemudian bahagian hadapan lubang hidung tu, dia panggil ropong hidung tu. Hadapan hidung belah depan ni. Dalam hidung tu batin, bukan muka. Hak di ropong hidung tu kena jaga sikit. Kena jaga sedikit. Sebab apa? Sebab terkadang takut adalah hinguh-hinguh yang kering ke apa ke, yang menyebabkan terhalang air. Kemudian ada satu pertanyaan tu, kalau pakai celok mata, di bawah kelopak mata, celok ke macam, memang celok mata tu orang bubuh di kawasan muka. Di bawah mata tu kawasan muka. Tengoklah celok macam mana. Kalau celok tu hanya lekat warna saja, tidak ada ain, tidak ada masalah. Kalau ada ain, kalau kita kikih dia akan keluar habuk, maka tu kena hilangkan. Tu kena hilangkan. Tengoklah macam mana. Celok mata tu, kalau hanya tinggal kesan warna sahaja, kesan warna sahaja, maka tu tidak ada masalah. Tapi kalau celok mata tu dia meninggalkan khuping-khuping, maka tu wajib dihilangkan. Sebab bawah mata, tempat bubuh celok, ianya adalah kawasan muka. Ianya adalah kawasan muka. Jadi alhamdulillah selesailah 7 minggu kitanya hak fardu wuduk yang kedua, membasuh muka. InsyaAllah minggu hadapan akan berpindah as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Bermula yang ketiga itu membasuh 2 tangan serta 2 sikunya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin.
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.